Ma'ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Jadi hormati pengurusi majlis, Ustaz Rusdian, pegawai daripada Pusat Islam, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini dalam masa 1 jam setengah lebih kurang, insya-Allah kita akan sama-sama berkongsi, berbincang bagaimana kita nak dapatkan manfaat daripada Al-Quran. Sebab kenapa tajuk ni? Kenapa tajuknya ialah bagaimana kita nak manfaatkan Al-Quran? Sebab apa saja selain daripada Al-Quran, kita tahu cara untuk manfaatkannya. Kadang-kadang tanpa diajar, kita automatik tahu. Betul kan? Bila kita ada kereta, tak payah ajar, tak payah diberitahu macam mana cara nak manfaatkan kereta, kita tak perlu diajar. Betul? Kita tahu dah. Bila beli kereta, kita dah tahu apa kegunaannya, kan? Ada siapa yang beli kereta, dia simpan kat rumah. Lepas tu orang tanya, kenapa tak pakai? Saya tak tahu cara manfaatkan kereta. Tak ada. Kita beli rumah, kita tahu cara manfaatkan rumah, kan? Tak ada orang beli rumah, kemudian dia tak masuk. Kenapa? Saya tak tahu cara nak manfaatkan rumah. Semua tahu. Sama juga telefon, kan? Bila dapat telefon, automatik dia tahu bagaimana nak manfaatkan telefon. Tak ada orang beli telefon, dia simpan kat rumah seminggu 2 minggu. Kenapa? Belum ikut kursus cara nak manfaatkan telefon. Betul kan? Okey, sekarang Al-Quran. Macam mana cara nak manfaatkan Al-Quran? Macam mana cara nak manfaatkan Al-Quran? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Salah satu cara nak manfaatkan Al-Quran ialah kena menjawab. Sebab apa? Sebab Quran ni banyak. Cara Al-Quran ialah mengajak pembaca supaya berfikir. Afala taqilun, tidakkah kamu berakal? Afala tatafakkarun, tidakkah kamu berfikir? Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran, caranya ialah Quran nak manusia manfaat pada Al-Quran, maka Allah mengajak manusia supaya berfikir. Saya bagi contohlah. Bila Allah kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kita ambil surah yang surah lazim lah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Okey, macam mana kita nak manfaatkan ayat ni? Mungkin kita tak diajar cara manfaatkan ayat ni, melainkan dengan cara baca dengan betul, betulkan makhraj, betulkan tajwid. Kalau silap tajwid, silap makhraj, berdosa. Betul? Kita pun pergilah cari guru tajwid, guru Al-Quran, dan belajar. Dan bila kita dah baca dengan betul, dapat ijazah, kita dah rasa dapat manfaat daripada Al-Quran. Betul tak? Lepas tu kita tak jumpa dah guru Quran tu. Sampai apa? Sampai dia mati ataupun kita mati. Jadi bila kita dah belajar tajwid, dah betul kebacaan, kita tak buat apa-apa dah, melainkan hanya membaca. Soalannya, adakah kita dah betul-betul dapat manfaat daripada Al-Quran dengan cara membaca? Apa dia? Belum. Okey, apabila tahu belum lagi manfaat, apa langkah kita seterusnya? Apa langkah seterusnya? Kita dah tahu dengan membaca sahaja
kita boleh dapat manfaat daripada Al-Quran kan? Cuba buka surah ni, surah Yunus ayat 57. Surah Yunus ayat 57. Ini salah satu cara menafaatkan, iaitu kita buka Al-Quran sendiri, bukan hanya mendengar, kemudian kita tengok maksud dia. Okey, Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuha nas. Bila Allah sebut ya ayyuhan nas, Allah seru. Allah seru siapa ni? Manusia. Bila sebut manusia, masuk semua tak? Ataupun orang Islam saja? Dua-dua. Sama ada yang bukan Islam ataupun yang umum. Satu. Yang kedua, bila Allah seru ni, kenapa Allah seru dulu? Beza tak kalau kita nak bagi tahu seseorang, kita terus bagi tahu dengan kita panggil dulu, wahai pelajar, baru kita bagi tahu, ataupun terus kita bagi tahu hari ini ada ujian? Mana lebih berkesan? Kita seru dulu, wahai pelajar-pelajar, minggu depan ada ujian. Yang mana lebih berkesan? Seru dulu. Kenapa? Allah nak tarik perhatian dengan menggunakan ya, wahai. Bila Allah guna wahai, satu, Allah nak tarik perhatian. Soalan dia, soalan seterus, kenapa Allah nak tarik perhatian? Sebab apa yang Allah nak beritahu penting, besar. Kalau kamu tak bagi perhatian pada benda yang besar dan penting, bahaya tak? Bahaya. Contohlah kita bawa kereta, ada lubang kat depan, lubang besar. Kita terus bagi tahu dalam keadaan dia berkhayal, lubang besar ni. Jadi macam mana kita nak bagi tahu benda bahaya supaya dia bagi perhatian? Wahai pemandu, kenapa ni? Ada lubang besar. Tapi kalau kita terus cakap dan dia tak bagi perhatian, bahaya tu untuk dia, bahaya. Jadi Allah guna ayat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Apa dia ni? Apa yang besar sangat? Yang bercakap ni siapa? Allah. Kita kalau lecturer ataupun bos kita cakap wahai pegawai, wahai staff, kita bagi tak perhatian? Ataupun buat tak tahu je? Bagi perhatian kan? Kalau buat tak tahu, apa jadi? Pernah tak bos kita cakap wahai pegawai-pegawai, kita buat tak tahu je, buat kerja? Tak pernah kan? Kenapa kita bagi perhatian? Sebab bila ketua cakap, dia ada kuasa, betul? Nak pecat ke, tak naik pangkat kita ke? Jadi kita rasa, aku kena bagi perhatian. Ini berkait dengan masa depan aku, betul tak? Berkait dengan prestasi aku. Kita pun bagi perhatian, sebab bila bos cakap, mesti ada benda penting. Ada tak bos cakap benda yang sia-sia? Tak ada. Itu bos, ini Tuhan. Bila Tuhan yang bercakap, tak mungkin Allah cakap benda yang remeh-temeh, apatah lagi benda yang sia-sia. Betul? Tapi bila kita jumpa ayat ya ayyuhallazina amanu, kita bagi tak perhatian? Contoh bila baca ayat ni, kita bagi tak perhatian? Fokus tak? Fokus. Pernah khatam Al-Quran? Pernah? Mana pernah jumpa ayat ni? Pernah? Okey. Bila jumpa ayat ni, lepas ya ayyuhan nas, bagi tak perhatian apa yang Allah nak bagi tahu? Apa dia? Ialah apa yang Allah nak bagi tahu. Ya ayyuhan nas, belum mesej lagi. Itu bukan mesej. Itu hanya cara nak tarik perhatian. Yang Allah nak bagi tahu ni apa? Selepas. Apa dia selepasnya? Qad ja'atkum mau'izah, telah datang pada kamu
Mau'izah apa dia? Peringatan. Kemudian peringatan pula, apa makna peringatan? Peringatan ialah benda yang mungkin kita dah tahu tapi kita lupa, perlu diingatkan. Kemudian lagi penting benda Allah begitu, peringatan ni daripada siapa? Mir rabbikum, daripada Allah, tak kata minallah. Allah kata mir rabbikum, daripada siapa ni? Pencipta kamu ni, yang kamu boleh ada kat sini, boleh sihat, boleh bekerja. Siapa yang cipta? Allah. Siapa bagi rezeki? Allah. Jadi yang bagi rezeki pada kamu, yang cipta kamu nak cakap, tiba-tiba kita baca terus je tanpa bagi perhatian. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Kita tak rasa kebesaran Allah. Betul kan? Kita tak rasa kebesaran Allah. Yang sebab tu kata Abdullah bin Mas'ud, antara musibah yang besar ialah seseorang bila membaca Al-Quran tujuannya ialah untuk khatam. Dengar? Antara musibah yang besar ialah bila seseorang baca Al-Quran untuk khatam. Musibah. Tapi kita rasa itu adalah bagus kan? Betul tak musibah? Bila tujuan kita baca nak khatam, betul tak? Apa musibahnya? Ya Allah nak bagi peringatan, kita tak tahu. Yang kita buat salah, kita tak sedar. Betul tak? Bahaya. Okey. Jadi Allah kata, wahai manusia, dengar baik-baik, telah datang pada kamu mau'izah, peringatan daripada Tuhan kamu. Satu. Yang kedua, wasyifa'un. Apa makna syifa'? Penawar. Penawar apa ni? Penawar apa? Penawar, lepas tu lima fis sudur, dia penawar kepada penyakit lah, rawatan. Sifat ni rawatan. Tapi penyakit manusia ni ada dua jenis. Satu penyakit fizikal, satu lagi penyakit rohani ataupun penyakit hati. Antara dua penyakit ni yang mana lebih bahaya? Hati. Tapi ada tak universiti yang bidang pengajar dia ialah untuk merawat penyakit hati? Ada. Sini ada bahagian rawatan hati. Ada? Tak ada kan? Boleh tak kita cadang tubuh satu lagi fakulti rawatan rohani? Boleh? Penyakit hati lebih bahaya kan? Betul? Kenapa penyakit hati lebih bahaya? Ramai orang cakap penyakit hati lebih bahaya, tapi yang dia fokus penyakit apa? Fizikal. Sebab tu bila demam terus rawat, bila pening kepala terus cari doktor. Tapi bila solat tak khusyuk, ada terus cari penawarnya. Seolah penyakit hati bukan bahaya. Betul kan? Sebab tu Allah kata sifat orang munafik, penyakit paling bahaya bagi orang munafik, penyakit di mana? Penyakit di mana? Penyakit di hati. Allah sebut kat mana tu? Surah apa? Fi qulubihim maradun. Allah kata dalam hati mereka marad, penyakit. Lagi parah apa dia? Fazadahumullahu. Dalam hati ada penyakit, dan penyakit hati dia tak berhenti setakat tu. Allah kata fazadahumullah, Allah tambah lagi penyakit hati. Dan akhirnya sebab penyakit hati inilah Allah kata innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik yang ada penyakit hati, badan sihat, tapi akhirnya di akhirat fid darkil asfali minan nar, neraka paling bawah dan kekal. Badan sihat, keciuman ni tak ada, jantung tak ada, penyakit 3 serangkai tak ada, tapi di akhirat masuk neraka paling bawah. Sebab apa? Penyakit apa? Penyakit hati. Boleh? Ramai tak yang merawat penyakit fizikal, yang tukang rawat pun ada penyakit bahaya, iaitu penyakit hati. Ramai kan? Siapa pula nak rawat penyakit doktor yang ada penyakit hati tu?
Siapa? Okey. Jadi Allah kata, Allah tak sebut Quran, wahai manusia datang pada kamu peringatan. Allah tak sebut Quran. Sebenarnya itulah Al-Quran, tapi Allah tak guna perkataan Al-Quran. Tadaburnya apa? Allah nak bagi tahu fungsi Al-Quran ialah peringatan. Bila peringatan kita kena faham. Kalau jalan raya ada banyak peringatan tapi dalam bahasa semua kita tak faham, bahaya tak kita? Bahaya kan? Kalau kita lalu jalan raya ada peringatan yang kita tak faham, kita jalan juga mungkin terlanggar, mungkin jatuh lubang. Sebab tu kita berhenti, sebab kita nak faham mungkin ada bahaya di hadapan. Tapi bila kita baca Quran, bahaya ke tak bahaya, kita langgar je, jalan sampai khatam. Okey? Jadi satu peringatan. Yang kedua, syifaun, penawar apa ni? Lima fis sudur, apa yang dalam. Yang ketiga, hudan. Tengok, hudan apa makna? Petunjuk. Contohlah, petunjuk apa sekarang yang semua manusia pakai dan ikut? Waze, kan? Semua jenis manusia semua pakai. Dan bila dia pakai Waze, dia tanya tak siapa yang bercakap tu? Orang beriman ke orang kafir? Ada tanya, kamu nak tunjuk jalan aku ni, kamu solat ke tak? Ada tanya? Tak tanya kan? Cakap apa pun yang penting kita faham. Dia kata kanan, kita kanan. Dia kata kiri. Kadang-kadang dia bawa jalan, apa ni? Tapi ikut juga. Sebab apa? Kita tak kenal dia. Kenapa kita ikut juga? Kenapa kita percaya? Sedangkan dia mungkin orang kafir kan? Speaking pula. Yang cakap Melayu pun aku tak berapa percaya, ni speaking pula kan? Kenapa kita ikut? Subhanallah. Kenapa kita ikut? Sebab dia dalam kepala kita, dia tak mungkin menipu kita. Kalau dia tipu kita, apa faedah? Betul tak? Kita yakin dia agama apa ke, akidah apa ke, dia tak mungkin menipu. Maka dia kata kanan, kita kanan. Dia kata kiri, kiri. Dia kata U-turn. Okey. Antara Waze yang tunjuk jalan kita ke destinasi yang kita nak pergi dengan Quran, mana lebih penting? Tengok, sepakat jawab Quran lebih penting. Antara yang bercakap dalam Waze dengan yang bercakap dengan Quran, mana lebih kita percaya? Quran. Antara yang bercakap dalam Waze dengan yang bercakap dalam Quran, yang mana kita faham? Yang mana kita faham? Antara yang bercakap dalam Waze dengan yang bercakap dalam Quran, yang mana kita ikut? Dalam Waze. Antara yang bercakap dalam Waze dengan yang bercakap dalam Quran, yang mana membawa kita ke syurga? Yang Waze bawa ke mana? Gua Musang, Dabung, kan? Kuala Kerai. Tapi kita ikut Quran nak bawa kita ke syurga, dan kita baca bertahun-tahun tak faham. Okey je. Sadaqallahul azim. Kan pelik kan? Kita tak rasa kita buat benda yang pelik di dunia. Yang ke-8, kan ada 7 perkara ajaib. 7 perkara ajaib di dunia. Yang ke-8 apa dia? Satu-satunya kitab di dunia yang dibaca bertahun-tahun tak faham dan baca lagi. Quran je. Ada kitab yang kedua. Siapa yang baca kitab selain daripada Quran, tak faham, dia baca lagi? Angkat tangan. Angkat tangan. Ada? Kalau ada buku selain daripada Al-Quran, dia tak faham, dia baca lagi. Kita kata apa pada orang ni? Bukan orang lain lah, anak kita baca buku tak faham, lepas tu dah khatam, dia ulang lagi. Kita tahu tak, dia tak faham. Bila dia ulang kali kedua dalam keadaan tak faham, kita cakap apa pada anak kita? Siapa ada pengalaman? Kita akan cakap apa pada anak kita?
Cerdik ke tak cerdik? Terus kita tegurkan, kenapa baca benda tak faham? Buang masa. Anak kita pun cerdik pada kita. Mak baca Quran berapa tahun dah? Mak baca Quran berapa tahun dah? Daripada kecil lah sampai umur mak sekarang. Mak faham ke tak? Yang mak baca tu kitab siapa? Allah. Yang saya baca kitab manusia. Okeylah, tak faham pun apa yang manusia cakap. Yang mak cakap, yang mak baca kitab siapa ni? Pencipta mak. Kenapa mak tak faham tapi baca lagi? Dan mak baca bukan sekali, beratus kali. Saya baru nak ulang kali kedua. Mana lebih okey, anak ke mak? Mana lebih okey? Betul tak analogi? Okey. Jadi Allah kata Quran satu, mauizah. Yang kedua, syifa lima fis sudur. Yang ketiga, hudan. Yang keempat, rahmat. Semua kita minta rahmat tak? Siapa yang minta rahmat sikit hari? Ada minta? Bila minta tu? Dalam solat ke, lepas solat ke? Tengah malam ke? Apa dia? Masa solat, kat mana tu? Dalam solat. Minta maaf, saya suka bertanya. Kalau kali kedua jemput saya, orang tak datang sebab apa? Ustaz suka bertanya. Sebab saya tak nak satu hala kan. Saya nak biar orang faham Al-Quran lepas ni. Okey, kita minta rahmat dalam solat. Di mana tu? Di mana? Adalah Ustaz, dalam solat lah. Kalau tiap masa tahiyat akhir, masa sujud, adalah, mesti adalah Ustaz. Kat mana dik? Minta rahmat dalam solat. Ya? Masa sujud, cuba baca zikir sujud. Ada ke? Ada ke masa sujud minta rahmat? Subhana rabbiyal a'la. Mana ada? Ini tambah-tambah ni. Ada? Tak ada kita minta rahmat. Tengok, kita minta pun tak sedar yang kita minta. Soal dalam kepala kita, minta panjang umur, badan sihat, rezeki murah. Rahmat tu tak tahu adalah minta kau Ustaz. Kat mana? Masa? Antara dua sujud. Cuba baca. Tengok betul ke ada. Rabbi firli warhamni. Yang kat mana minta rahmat? Warhamni. Okey. Kita minta rahmat. Allah kata apa tadi dalam surah Yunus? Quran adalah peringatan. Satu. Yang kedua, syifa. Yang ketiga, hudan. Yang keempat, kenapa rahmat yang keempat? Kenapa rahmat yang keempat? Kenapa rahmat bukan yang pertama? Ustaz, jawab-jawab je lah. Dia antara sebab kita tak berubah ialah kita malas berfikir. Allah sangat mencela orang yang malas berfikir. Sebab punca manusia tak berubah, punca manusia tak beriman sebab tak nak berfikir. Apa orang dulu buat, dia ikut je, follow je. Betul tak? Kenapa? Malah berfikir, Allah Ustaz ikut je lah. Kan? Banyak Allah mencela orang yang tak berfikir. Okey? Jadi saya ulang soalan. Kenapa rahmat yang keempat? Adik, semalam pun muslimat ramai, hari ni pun muslimat ramai. Cuba berfikir kenapa? Apa dia? Kuat sikit. Dia masa bersembang, masa makan kuat je, clear je. Tapi bila ustaz bertanya, slow je. Saya nak tanya, masa kita mengumpat, pernah tak mengumpat perlahan je sampai orang tak dengar? Kita tahu mengumpat berdosa, tapi bila mengumpat clear je.
Kadang-kadang orang 3 batu pun dengar. Tapi bila nak jawab soalan, slow je. Kenapa? Okey, saya ulang soalan. Kenapa rahmat yang keempat? Yang pertama mau'izah, yang kedua syifa, yang keempat, yang ketiga hudan, yang keempat barulah rahmat. Ha? Allah nak bagi tu rahmat kamu tak mungkin dapat rahmat Allah melainkan setelah kamu ambil peringatan daripada Al-Quran. Tak mungkin kamu dapat rahmat Allah melainkan setelah kamu menjadikan Quran perawat hati. Selesai masalah hati, masalah akidah, masalah syirik, masalah dengki, masalah cinta dunia, rawat dulu. Dan tak mungkin juga kamu dapat rahmat sehingga kamu jadikan Quran sebagai petunjuk. Barulah Quran jadi rahmat pada kamu. Boleh faham? Yang kita minta rahmat, kita ikut tak step tu? Yang kita minta rahmat antara 2 sujud. Berapa kali dah? Berapa tahun dah minta? Berapa tahun? Oh, sejak saya solat, Ustaz. Saya solat masa kecil lagi. Masya Allah, saya tak pernah tinggal. Cuma tak faham je. Jadi yang kita minta rahmat, kita tak tahu bagaimana nak dapat rahmat. Sebab apa? Kita diajar menghafal. Hafal je. Hafal doa sujud, doa rokok, antara 2 sujud, doa kunut, tapi tak faham apa-apa. Betul kan? Akhirnya kita solat, tapi lepas tu bermasalah. Lepas solat sedih. Lagi tu apa dah? Masa solat serabut, lepas solat lega. Ada masalah ke? Siapa yang dia lepas solat rasa lega? Angkat tangan. Oh, lega. Kenapa lega? Ha? Oh, lepas solat lega sebab masa solat khusyuk. Kalau masa solat khusyuk, kenapa berhenti? Ha? Faham dan khusyuk kan? Habis kenapa lepas solat lega? Faham tak salah? Sebab tu bila Nabi kata apa pada Bilal? Ya Bilal, aqimis salah, arihna bis salah. Wahai Bilal, dirikan solat dan rehatkan kami dengan solat. Rehatkan kami dengan solat. Apa maksud dia? Iaitu wahai Bilal, dirikan solat. Kenapa? Dalam solat kami berehat, kami seronok, kami lega dengan solat, bukan selepas solat. Sebab tu Nabi bila solat sekejap ke lama? Nabi bila solat baca surah lazim ke surah panjang? Boleh faham? Jadi betul ke lepas solat kita lega? Betul tak? Betul ke salah? Salah lah. Macam mana kamu lega lepas solat? Seolah solat tu satu bebanan. Oh, lega lepas solat ni, macam keluar penjara. Faham tak? Tak. Kalau dia khusyuk dengan solat, dia rasa lazat. Ya Allah, Iman ni baca pendek pula. Ya Allah, ketika aku khusyuk dia baca surah lazim. Ketika aku serabut dia baca surah Baqarah. Serabut betul aku di mana. Faham tak? Tengok apa ni, Huzaifah. Satu masa dia solat di belakang Nabi. Kan? Solat apa ni? Solat malam. Nabi tak akan baca panjang kalau solat berjemaah 5 waktu. Sebab Nabi meraihkan jemaah. Jadi bila Nabi baca surah Baqarah, Huzaifah dia cerita lepas dia solat lah. Dia kata aku harap sampai ayat 100 Nabi rokok lah. Kan? Tapi lepas 100 Nabi sambung lagi. Ni rakaat pertama ni. Lepas tu bila Nabi sambung, Huzaifah dia tengah solat ni, dia tengah solat. Dia kata aku haraplah habis surah Baqarah Nabi rokok lah. Surah Baqarah berapa ayat? Ha?
286. 286 kan? Jadi Huzaifah ni, dia kata aku haraplah lepas 100 dia sambung, tak apalah, harap-harap habis surah Baqarah rukuk lah. Lepas habis surah Baqarah, Nabi sambung surah lepas surah Baqarah apa dah ikut susunan? Nabi tak sambung surah Al-Imran, Nabi sambung surah An-Nisa, tak ikut susunan. Nabi sambung surah An-Nisa. Lepas tu Huzaifah kata apa? Aku tak harap apa-apa dah. Lepas surah An-Nisa, Nabi sambung surah apa? Nabi sambung surah apa? Tak tahu. Patutlah tak tambah surah baru. Nabi sambung surah Ali Imran. Jadi Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, satu rakaat. Nabi okey tak? Yang tak okey siapa? Yang tak okey siapa? Huzaifah kan? Tapi Huzaifah tak okey pun dia ikut, dia tak mufarakah. Kita kalau imam baca surah Baqarah kan sampai 100 ayat, kita harap ke kita mufarakah? Imam ni tak reti bahasa ke? Sebab apa? Salat kita tak khusyuk. Kalau salat kita khusyuk, kita faham ayat Al-Quran, ya Allah seronoknya, minta sambung lagi. Sebab dia kata-kata Tuhan. Dengan kata manusia kita boleh terhibur, kita boleh lara. Kadang-kadang kawan kita cakap setengah jam, betul tak? Kadang-kadang suami kita cakap sejam, kali je. Bila suami baca ayat Quran je, terus bang, boleh tak tukar tajuk? Beza sangat kata-kata manusia dengan kata-kata Allah. Sebab tu kata seorang tabi'in, dia kata zikrullah dawaun wa zikrun nas daun. Hafal ni, bukan ayat Quran. Berzikir pada Allah ataupun baca ayat Allah adalah dawa, penyembuh. Kita baca ayat Quran, kita faham, menyembuh masalah kita. Tapi bila kita cakap bahasa orang, dengar apa orang cakap, itu adalah daun, penyakit. Betul tak? Bila kita dengar apa orang cakap, baca apa orang tulis, kadang-kadang kita setuju, kadang-kadang tak setuju kan? Kadang-kadang tak puas hati. Jadi dengar kata-kata manusia banyak membawa penyakit. Tapi dengar kata-kata Allah dalam keadaan kita faham, membawa kepada syifaun, dawaun. Okey. Boleh ke? Okey, sambung ayat tu. Hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah kata, mula-mula Allah panggil apa? Mula-mula ayat, wahai manusia, termasuk tak orang kafir. Tapi last sekali Allah kata wa rahmatun. Subhanallah. Apa pengajarannya? Yang betul-betul dapat peringatan daripada Al-Quran, yang betul-betul dapat jadikan Al-Quran sebagai syifa, yang betul-betul jadikan Al-Quran sebagai udan, yang betul-betul dapat rahmat, bukan an-nas, tapi orang beriman je. Bila beriman dengan Allah, macam mana beriman? Dia kena faham Al-Quran. Macam mana kamu beriman dengan Allah tapi tak faham apa yang Tuhan kamu cakap? Itu bukan beriman. Saya beriman dengan bos, apa yang saya cakap faham ke? Tak faham. Dah 3 hari dah tak faham, tapi saya beriman dengan bos. Mana boleh? Betul tak? Mesti faham. Okey, ayat lepas tu 58. Qul, wahai Muhammad, katalah, bifadlillah, dengan kelebihan Allah, wa rahmatihi, wa birahmatihi. Apa mana? Ada dua, satu fadlullah, yang kedua rahmat. Ada ahli tafsir mengatakan fadlullah ialah Islam, rahmat ialah Al-Quran. Dan ada ahli tafsir mengatakan terbalik, fadlullah Al-Quran, rahmat ialah Islam.
Wahai Muhammad, beritahu pada umat kamu dengan Al-Quran, dengan Islam, falyafrahu, hendaklah mereka apa? Bergembira. Kenapa? Kenapa Allah suruh gembira dengan Al-Quran, dengan Islam? Jawapannya di hujung ayat. Apa dia? Huwa khairun mimma yajma'un. Kenapa kamu kena gembira dengan Islam dan dengan Al-Quran? Sebab Al-Quran adalah lebih baik daripada apa yang manusia kumpul. Apa yang biasa manusia kumpul setiap hari? Harta kan? Betul? Siapa di kalangan yang ada ni tak kumpul harta? Angkat tangan. Tak ada kan? Ada. Siapa yang tak gembira dengan harta? Angkat tangan. Tak ada. Kalau tak gembira dengan harta, bagi kat saya. Tapi dengan harta dan dengan kita gembira, Allah kata kamu kena gembira dengan apa? Dengan Al-Quran. Sebab Quran lebih baik daripada yang kamu kumpul setiap hari. Okey. Sekarang antara harta yang kita kumpul dengan kita faham ayat Al-Quran, yang mana kita lebih gembira? Yang mana abang? Harta. Yang Allah suruh gembira dengan apa? Jadi kita ikut tak perintah Allah? Tak ikut. Betul? Kalau tak ikut, dapat tak rahmat? Tak dapat. Sebab itulah banyak manusia mulut baca Quran tapi hati tak tenang. Hati bermasalah. Masalah anak, masalah suami, ada masalah kecil pun dia rasa macam nak mati lah. Sebab dia jauh daripada rahmat Allah. Mulut hanya di bibir sahaja. Okey. Sekarang kita dah faham berapa ayat tadi? Berapa ayat? 2. Surah apa? Yunus. Ayat 57 dan 58. Dapat faham 2 ayat. Mana lebih gembira dengan hari terima gaji? Mana lebih gembira? Apa dah? Kuat sikit. Gaji. Siapa yang cakap tadi Quran lebih baik daripada yang kamu kumpul? Siapa yang cakap? Dan bila Allah kata, Allah yang cakap Quran lebih baik daripada harta yang kamu kumpul, bahkan Allah kata hendaklah gembira dengan Al-Quran. Tiba-tiba dengan Quran kita tak gembira, tapi dengan duit yang kita kumpul, kita menyalahi tak apa yang Allah cakap? Betul? Jadi soalan yang Allah cakap kita tak percaya. Saya tak tahulah kalau Wis cakap kalau Wis cakap Quran lebih baik daripada harta. Sekarang kamu patah balik pergi tadabbur Al-Quran. Jangan pergi destinasi. Kita ikut tak Wis? Subhanallah. Nampak tak? Jadi saya nak tegakkan di sini, siapa tak gembira dengan Al-Quran, hati dia ada masalah. Sebab Allah cakap Quran lebih baik. Macam mana kamu gembira dengan benda yang Allah kata Quran baik? Hati kamu ada masalah. Keyakinan kamu, masalah besar umat manusia adalah krisis keyakinan, bukan krisis ekonomi. Sekarang sibuk masa mata wang jatuh kan. Iman dia jatuh dah lama merudum. Okey je. Betul tak? Semakin kita tak faham Al-Quran, semakin iman kita jatuh. Inflasi iman. Boleh faham? Jadi siapa duk sibuk pasal ekonomi, baca Quran tak faham, tak payahlah menyibuk. Sebab yang patut kamu, yang lebih baik, yang patut gembira, kamu tak rasa bersalah pun bila kamu tak faham. Apa nak sibuk bincang pasal ekonomi? Betul tak? Sebab itulah Nabi bila datang bawa Al-Quran kepada masyarakat Mekah, Nabi dah bincang tak masalah ekonomi. Nabi kata, wahai orang Quraisy, mata wang kita jatuh sekarang, kita kena fikir bagaimana nak tingkatkan. Tak ada. Sebab semua masalah manusia berpunca daripada hubungan manusia dengan Allah.
Kalau hubungan manusia dengan Allah okey, duit tak ada pun okey. Betul? Tapi kalau hubungan manusia dengan Allah tak okey, duit banyak pun tak okey. Korang banyak tak duit? Kan? Tapi okey tak dia dengan Allah? Tak. Hajar. Duduk tengah padang pasir. Betul? Dengan baby. Banyak tak duit? Banyak duit. Ada rumah. Ada kereta. Ada kad kredit. Ada handphone. Tapi bahagia tak? Kenapa? Hubungan dia dengan Allah okey. Dia pergi kat situ sebab apa? Dia ikut waste daripada Allah. Allah kata duduk kat situ. Lepas tu sampai kat Mekah, Ibrahim pun tinggalkan. Sebab apa? Allah cakap Ibrahim jangan cerita apa-apa. Tapi akhirnya Hajar bertanya, kenapa kamu tinggalkan aku di sini? Logik tak soalan? Ibrahim tak jawab. Kemudian Hajar tukar soalan. Allahu amarka, adakah Tuhan yang perintah engkau supaya tinggal aku di sini? Tengok dia tukar soalan. Ibrahim kata, ya, sepatah aja. Ibrahim berjalan. Maka bila Ibrahim jawab, Allah yang perintah, selesai masalah. Dia tak fikir dah, aku nak makan apa? Suami tak ada, anak pun Ismail, tak ada kedai pampas, sungai pun tak ada. Dia tak fikir langsung. Yang dia fikir apa dia? Kalau Allah suruh, aku akan kena taat. Kalau aku taat pada perintah Allah, semua masalah boleh selesai. Betul tak? Masalah tak ada air, selesai. Masalah tak ada suami, selesai. Saya nak tanya, antara Ibrahim, teman Hajar di padang pasir, dengan Allah yang jaga Hajar, mana lebih selamat? Allah. Kita antara suami jaga kita dengan Allah jaga, mana lebih baik? Mana lebih baik? Suami tak ada kat sini, cakap je. Suami jaga kita, dia bagi duit makan apa semua, dengan Allah jaga, mana lebih baik? Allah. Okey. Suami tak balik 3 hari, risau tak? Risau tak? Betul ni? Suami tak balik tanpa berita, tenang tak? Tak, bertanya soal lain, tenang tak? Hajar pun bertanya, tapi bila sebut Allah, dia ada soal banyak. Ibrahim, betul lah Allah, tapi aku nak makan apa? Aku ni perempuan, ni bayi kecil ni, kedai tak ada, pokok tak ada, sungai tak ada, orang pun tak ada. Langsung dia tak tanya. Kenapa dia tak tanya? Dia tak tanya, Ibrahim berapa hari duduk sini? Tak ada soalan tu. Ya Allah, hebat orang bila hati dia berhubung dengan Allah. Bila dia kena Allah, dia yakin Allah Maha berkuasa. Pokok tak ada, sungai tak ada, orang tak ada, tapi Allah boleh jaga Hajar. Allah boleh cipta 7 lapis langit, Allah boleh turunkan hujan, Allah boleh cipta 7 lapis bumi. Takkanlah Allah tak boleh jaga aku seorang? Betul tak? Bila kena Allah, bila yakin Allah, dia tak akan fikir masalah. Yang banyak fikir masalah dunia ialah orang yang tak kena Allah. Betul kan? Bang, kenapa tak balik ni? Beras habis ni, line tak clear ni. Sebab itulah bila kita ada masalah kan, ada masalah ke, sakit ke, yang pertama sekali kita cari orang ke cari Allah? Tak jawab ni sebab tak faham soalan ke tak faham jawapan? Semula bila kita ada masalah, sakit ke apa-apa masalah je lah, yang pertama kita cari Tuhan ke cari orang? Cari? Tak cakap benar, jangan cakap bahawa Allah tahu dalam hati. Cari orang ke cari Allah? Cari orang. Okey, yang kita ikrar di hadapan Allah setiap hari 17 kali sehari, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami sembah, dah hanya kepada engkau kami. Tapi ada masalah je, minta tolong dengan siapa? Sakit je,
terbayang dalam kepala doktor. Kenapa tak bayangkan yang menyembuhkan? Ya Allah, aku nak minta pada Allah dulu. Bukan tak payah jumpa doktor, tapi first, bila ada masalah terus. Sebab masalah berlaku dengan izin Allah, dan Allah sahaja boleh selesai masalah. Aku kena cari dia dulu yang pertama. Betul tak? Manusia hebat macam mana pun tak boleh selesai masalah. Saya nak tanya. Sorry Kalau Ibrahim ada sebelah Hajar, makanan habis, Ibrahim boleh buat apa? Ibrahim boleh tak pancu air daripada tanah? Boleh? Tak boleh. Ibrahim pun pening. Betul tak? Itu akidah. Bila kita faham agama, kenal Tuhan, dan dalam konteks kita sekarang faham Al-Quran, orang yang faham Quran akan tenang jiwanya. Apa masalah? Dia tenang. Kenapa aku nak menggelabah? Sebab yang bagi masalah Allah, dan aku tak ada masalah dengan Tuhan. Semua perintahnya aku ikut. Betul? Yang masalah bila aku lawan Allah, aku lawan Tuhan yang boleh menyelesaikan masalah aku. Okey, bolehkah? Itu baru mukadimah. Kita tengok slide. Ada jam ke? Saya tak nampak jam ni. 11.15. Okey. Ada masa berapa minit lagi? Kita berhenti pukul 12 ya. Okey. Tujuan Al-Quran. Ramai orang tak tahu tujuan Al-Quran diturunkan, maka dia tak dapat apa-apa kebaikan. Kita datang universiti, kita tahu tujuan, kita dapatlah kebaikan. Kita pergi melancur mana-mana, kita tahu tujuan, kita dapat kebaikan. Tapi bila Quran kita tak tahu tujuan, kita tak akan dapat kebaikan. Quran hanya sebagai perhiasan. Okey. Adakah untuk dibetulkan bacaan lafaznya dan mendapat pahala, atau memahami maksud setiap ayat? Apa tujuan sebenar? Okey, next. Allah sebut surah Baqarah. Jawapannya ayat Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitab. Itulah kitab, iaitu Al-Quran. La raiba fi. Yang tidak ada. Kalau kita belajar bahasa Arab, la tu mana? La nafiyah lil jins. Penafian semua jenis raib. Raib apa makna? Semua jenis keraguan tidak ada pada Al-Quran. Keraguan tentang apa? Quran ni macam cerita dongeng ke, Quran ni tak ada faedah, Quran ni zalim, Quran ni tak tersuai sepanjang zaman. Semua keraguan tu tak ada. Okey, cuba tanya diri kita. Kita ada tak keraguan kepada Al-Quran? Adakah? Angkat tangan. Siapa ada keraguan pada Al-Quran? Quran ni macam tak ada faedah sangat lah. Angkat tangan. Semua tak ragu kan? Okey. Kalau semua tak ragu bahawa Quran itu adalah terbaik, kenapa tak nak faham Al-Quran? Kenapa tak nak faham? Kalau kita tak ragu, betul tak? Macam kita belajar di mana-mana lah, di sekolah ke universiti, subjek yang kita ambil, buku teks, kita ada keraguan tak pada buku teks tu? Ada tak? Ada ke tak ada? Tak ada kan? Okey, apa bukti kita tak ragu dengan buku yang kita sudah belajar? Apa bukti? Kita belajar sampai faham. Kita study betul sampai lumak, sampai hancur buku. Sebab kita tak ragu dia akan memberi faedah. Tapi bila kita baca Al-Quran, kita tak ada perasaan nak faham. Sebab apa? Dia ada manfaat, dia ada kebaikan, tak ada keraguan, la raiba sedikit pun. Betul? Bila kita baca dan tak nak faham, seolah kita ragu pada Al-Quran. Betul tak? Ada faedah ke tak ni? Kalau kita tak ragu, aku nak tengok apa maksud, apa yang Allah larang, apa yang Allah suruh. Sebab apa? Pasti Quran adalah kebaikan. Sebab tu last sekali Allah kata apa? Hudan. Hudan bukan untuk semua, tapi khas untuk orang bertakwa. Apa makna orang bertakwa? Kuat sikit. Yang taat pada perintah Allah dan buat apa yang Allah suruh, tinggal
Okey. Semua boleh bagi tahu apa makna takwa. Buat yang Allah suruh, tinggal apa yang. Okey, saya nak tanya. Kita tahu semua tak apa yang Allah suruh? Tahu semua tak? Ha? Tahu tak? Adik, tahu semua apa yang Allah perintah? Tak tahu. Tahu tak? Tahu semua tak apa yang Allah larang? Kalau tak tahu semua, mungkin tak kita jadi orang bertakwa? Ha? Tak. Makna Quran bukan hudan untuk kita. Faham? Quran bukan hudan untuk kita. Sebab kita belum memiliki sifat orang bertakwa. Macam mana kita nak taat semua perintah Allah? Macam mana caranya? Kena tahu apa yang Allah perintah dalam Quran. Betul tak? Kena tahu apa yang Allah larang dalam Al-Quran. Saya tanya satu soalan. Bila kita bagi pinjam pada orang, kemudian orang tu tak mampu bayar, tempoh yang dalam perjanjian setahun, dan dia tak mampu bayar, dia jatuh miskin. Katalah janji bayar bulan 12. Apa kita nak buat? Janji bulan 12, tapi kita tahu dia tak mampu bayar. Apa kita kena buat? Apa dia? Bayar? Tak, dia tak mampu. Ansu-ansu apa tak mampu? Halal, okey. Itu kalau 100, ini 10,000. Ha? Tak boleh. Okey, tak boleh tu nak buat macam mana? Dia tak mampu. Kita perlukan duit dan nilai dia 10,000. Kuat sikit dia. Bagi dia kerja. Bagi dia kerja, baik halal je. Kuat sikit. Lanjutkan tempoh. Okey, apa hukum lanjutkan tempoh tu? Tak tahu kan? Allah sebut tak dalam Quran? Bila orang berhutang dengan kita dan dia tak mampu bayar, Allah sebut tak dalam Quran? Sebut. Okey, apa hukum dia? Kalau dia tak mampu bayar, kita minta juga, apa hukum dia? Tengok tak tahu macam mana nak jadi orang bertakwa. Allah sebut dalam Quran. Siapa tahu? Bila habis tempoh dan dia tak mampu bayar, kita minta juga. Kok mana kamu kena bayar? Apa hukum kita minta tu? Siapa jawab ni? Okey. Haram. Dalilnya? Apa dah? Sebab menyusah dan berusingkan dia. Itu bagi orang yang ada perasaan. Orang yang tak ada perasaan, yang alung-alung kan? Apa dah? Saya nak tanya, boleh tak hukum ni kita rasa-rasa je? Betul lah tu. Tak boleh, kan? Quran ada 6,000 ayat, takkanlah tak ada hukum? Ada. Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Tengok kita tak tahu kan? Allah sebut, wa inka nazu usratin fa naziratun ila maisarah. Sekiranya dia wa inka nazu usratin, sekiranya orang yang berhutang dengan kita dalam usrah, kesukaran, dia tak mampu bayar, fa naziratun, wajib kita bagi tanggung, wajib bagi tanggung. Kalau kita minta, kita berdosa, walaupun minta hak kita. Fa naziratun, kena bagi tanggung ila maisarah, sehingga waktu dia mampu bayar. Dia kata, okey, boleh tak bagi masa saya setahun lagi? Kita wajib bagi dan haram kita minta. Kalau kita minta, kita bukan orang bertakwa. Boleh faham? Dan Allah kata apa? Wa antasaddaqu khairul lakum. Dan sekiranya kamu halalkan, itu lebih baik. Faham? Tengok kalau sikit. Allah tak kata halal bila sikit. Tengok perasaan kita kan. Tengok bahaya kalau tak faham Quran.
Allah kata apa? Kamu sedekah lebih, Allah tak sebut sikit. Allah kata sedekah lebih baik. Kalau kamu lanjutkan tempoh, wajib lanjutkan tempoh, tapi Allah bagi pilihan terbaik. Lebih baik daripada kamu lanjutkan tempoh ialah sedekah. Siapa yang cakap lebih baik sedekah? Kita kata kalau banyak, boleh faham tak? Bila Allah kata lebih baik, kalau hutang tu lagi besar, mana lagi besar pahala kita. Kita tak nampak. Ya Allah cakap, kita kata 10,000 ustaz, saya nak kumpul ni daripada kecil lagi. Tengok bahaya tak bila kita tak yakin apa yang Allah cakap. Tengok Hajar, bila dia tanya Ibrahim, siapa yang perintah Allah? Habis. Kalau Allah cakap mesti terbaik. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Betul tak? Saya nak soalan 10,000 kan? 10,000 kan? Katalah kita dapat 10,000 dengan pahala yang kita bersedekah tu, di akhirat besok berapa kita akan dapat? Berapa dapat? Yelah berapa? Allah cakap dalam Quran. Tengok berapa dah saya berjaya bongkar, kita banyak tak tahu. Berapa yang Allah gandakan bila kita bersedekah? Masalul ladzi yunfiquna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Satu Allah ganda 700. Kalau kamu sedekah 10,000, berapa kamu akan dapat di akhirat? Berapa? 10,000 kali 700. Kita kalau kira pahala memang slow je. Kalau kira duit, keluar jawapan. Lagi cepat kalau jawapan kalau kira duit bila? Tengah solat. Sempat kira dah jumpa totalnya. Berapa? 7 juta. Kalau kita dapat kat dunia 10,000 dan 10,000 yang kalau kita dapat balik, berapa lama bertahan? Sekejap je. Tapi yang Allah nak bagi tu, kita sedekah dapat berapa? 7 juta. Berapa lama bertahan? Selama-lama. Ustaz, saya nak pakai duit ni. Ustaz pandai cakap, saya nak pakai duit sekarang. Subhanallah. Saya nak tanya, antara kita perlukan duit 10,000 dalam tempoh yang sekejap kat dunia, dengan kita perlukan pahala di akhirat yang kekal abadi, yang mana lebih kita perlukan? Allah lebih tahu apa yang kita perlukan. Tapi kita tak nampak kan? Ustaz, saya nak pakai sekarang. Kita lupa kita lagi perlu pakai pahala di akhirat besok. Tengok-tengok dapat 10,000, besok mati. Jadi hak anak kita kan? Dapat pahala tak dapat, 10,000 pun tak dapat, diwarisi oleh. Tengok bahaya kalau kita tak faham Al-Quran. Okey, boleh ke? Berapa ramai yang berfikir, saya ni kalau tak cukup duit kat dunia, saya boleh sabar lagi, sebab ada jawapan tolong. Berapa ramai orang miskin dapat je bantuan, betul tak? Tapi yang saya risau, bila saya tak cukup duit dalam kubur, berapa ramai yang berfikir macam tu? Yang saya risau, saya tak cukup pahala di pada mahsyar. Yang saya risau, tak cukup cahaya di titian sejarah. Berapa ramai berfikir? Betul tak? Sebab tu Allah lebih tahu. Allah kata sedekah-sedekah, sebab kamu sangat-sangat perlukan pahala di akhirat. Sebab itu kekal abadi. Dunia ni sekejap je. Ustaz sudah cakap lah kan, tak puas hati. Sebab kepala kita asyik memikirkan dunia. Okey, next. Ini panjang ni, dia boleh ambil masa 2 hari, tapi kita buat setakat yang okey. Surah Al-Isra. Ini jawapan kepada persoalan tadi. Quran diturunkan, adakah semata-mata nak betulkan lafaz, nak betulkan makhraj, tajwid, ataupun nak
dapat pahala bacaan ataupun apa tujuannya. Ayat ini menjawab. Allah kata, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadzal Quran. Sesungguhnya Quran ini, Quran ni yang kita duk baca tu apa dah? Yahdi. Yahdi menunjuk lillati kepada jalan yang hiya ahsan. Apa makna ahsan? Kalau hasan baik, kalau ahsan lebih baik ataupun terbaik. Aqwam tu makna terbaik. Okey, apa maksud tu? Apa yang Allah nak bagi tahu? Quran ni memandu kamu kepada yang Allah tak sebut terbaik dari segi apa? Di Quran bila Allah tak sebut terbaik, terbaik apa? Allah tak kata terbaik dari segi agama, terbaik dari segi solat. Maka maksudnya apa? Terbaik dalam semua aspek kehidupan. Kalau kamu nak jadi ustaz, dengan Quran sahaja kamu akan jadi terbaik. Kalau kamu nak jadi doktor, kamu dengan Quran sahaja kamu jadi doktor yang terbaik. Kalau kamu nak jadi engineer, dengan Quran saja kamu akan jadi engineer yang terbaik. Kalau kamu nak jadi ahli politik, dengan Quran saja kamu akan jadi ahli politik yang terbaik. Boleh faham? Tapi Allah kata Quran menunjuk, menunjuk. Bila menunjuk kita kena fahamlah apa yang Quran tunjuk. Kanan ke kiri ke, macam Waze lah. Cuba bayangkan Waze, dia cakap kita tak ikut. Dia kata kanan, aku nak pergi kiri. Dia kata kiri, aku nak pergi terus. Apa jadi dengan kita? Baik tak payah buka Waze. Redah kan, betul tak? Tapi bila Quran kata kanan, aku tak faham, aku nak khatam je. Kiri, aku tak tahu, aku nak khatam. Usah tak kita? Usah. Sebab tu Allah kata Quran ni menunjuk kepada jalan yang terbaik. Dengan erti kata lain, kamu tak mungkin jadi manusia terbaik, kamu tak mungkin jadi pelajar terbaik, kamu tak mungkin jadi lecturer terbaik, kamu tak mungkin jadi pemimpin terbaik melainkan dengan Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad jadi Nabi yang terbaik dibanding dengan semua para Nabi dan Rasul? Kenapa? Sebab Al-Quran. Kenapa generasi sahabat adalah generasi yang terbaik di kalangan semua manusia daripada Adam sampai kiamat? Kenapa? Sebab Al-Quran. Kenapa Mekah menjadi tanah yang terbaik? Sebab Al-Quran turun di. Kenapa bulan Ramadan jadi bulan yang terbaik daripada bulan-bulan yang lain? Sebab. Kenapa malam Al-Qadar jadi malam yang terbaik dalam setahun? Sebab Al-Quran turun pada malam tersebut. Dan Nabi pesan, khairukum man ta'allama Al-Quran. Dan semua kamu ni akan jadi terbaik hanya dengan dua perkara ni. Satu, ta'allam, belajar bukan baca. Ta'allam, tahu kan? Belajar bukan baca, bukan khatam. Dan belajar ni bukan belajar tajwid, pernah tak kita dengar cerita Nabi bila turun Al-Quran, Nabi pun buka kelas-kelas tajwid. Abu Bakar mengajar tajwid, Osman mengajar tajwid, ada? Lepas tu letak yuran, lepas tu guru tajwid jadi kaya, ada? Tak ada. Mereka betulkan tajwid, tapi itu bukan keutamaan, bukan sebab utama Quran diturunkan. Lepas tu Nabi kata, bila kamu jadi terbaik? Bila ta'allama Al-Quran, belajar Al-Quran. Belajar apa ni? Macam kita buat hari ni, belajar faham maksud dan buat apa yang Allah perintah. Tapi tak cukup dengan belajar. Tak mungkin kamu jadi terbaik hanya dengan belajar. Ada satu lagi, iaitu mengajar. Nak jadi doktor, jadilah. Tapi tak mungkin kamu jadi doktor terbaik sehinggalah kamu menjadi doktor dan kamu faham Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Itulah doktor terbaik. Ahli politik tak mungkin jadi terbaik melainkan ahli politik tu faham Quran dan dia sampaikan Al-Quran. Okey? Lepas tu apa kita dapat? Bila kita jadikan Quran sebagai aqwam, sebagai hudan, wa yubasyirul mu'minin, Quran memberi apa? Berita gembira. Kepada siapa?
kepada orang beriman. Bukan semua. Quran tak pernah bagi berita gembira pada semua manusia. Quran hanya berita gembira khas untuk orang yang beriman dengan Al-Quran. Dan tak cukup beriman, mesti allazina ya'maluna salihat. Tanda dia beriman, dia beramal soleh. Apa berita gembira? Apa berita gembira? Apa berita gembira? Anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya bagi mereka pahala yang besar. Apa makna pahala yang besar? Surga. Okey. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi, bila Nabi bagi tahu pasal syurga, apa sikap mereka? Apa sikap mereka? Contohlah macam Hanzalah kan. Pernah dengar kisah Hanzalah? Baru kahwin. Lepas tu pagi besok Nabi isytihar perang. Dan dalam kepala sahabat, cara pintas untuk masuk syurga apa dia? Mati syahid, betul tak? Orang yang mati syahid ni kalau mati pukul 5 petang, roh dia terus terbang masuk syurga, roh dia. Walaupun Hanzalah baru kahwin, bila Nabi isytihar perang, dia ambil cuti tak daripada Nabi? Dia pergi mana-mana klinik ambil MC? Tak ada kan? Apa dia buat? Ini baru kahwin semalam ni. Ya Rasulullah, boleh tak saya nak berbulan madu? Sepatut 3 bulan, tapi tak apa, 3 hari je. Ada tak ada? Yang dia buat apa dia? Terus dia pergi berjihad. Dia tahu tak risikonya apa? Mati kan? Dan tahu tak dia belum sempat mandi sebab bersama isteri? Tahu kan? Kenapa sampai tak sempat mandi ni? Mandi je lah kan, 2 minit je mandi. Kenapa? Cerita syurga tu ajran kabira, terlewat takut terlepas. Bila cerita syurga masuk dalam kepala, dunia ni semua, isteri baru kahwin pun kecil. Bukan dia memperkecilkan isteri, bukan. Boleh faham tak? Terus pergi berperang dan mati syahid. Siapa mandikan dia? Malaikat kan? Agak-agak lah kalau kita mandi, malaikat kalau kita matilah, malaikat mandi tak? Tak tahulah malaikat masuk dekat ke tak. Boleh faham tak? Tengok cerita syurga tu sampai dunia tidak ada nilai. Boleh faham tak? Jadi Allah kata Quran memberi berita gembira. Apa berita gembira? Syurga. Banyak tak Allah cerita dalam Quran, cerita nikmat-nikmat dalam syurga? Banyak tak? Okey. Banyak kan? Bila jumpa cerita dalam syurga, kita gembira tak? Cerita syurga dalam Al-Quran, gembira tak? Angkat tangan. Bila cerita lahum jannatun tajri, kita tersenyum je. Angkat tangan. Ada? Ada adik? Pasal apa tak gembira? Tak faham. Sebab kita belum orang betul-betul orang beriman. Allah kata apa? Quran bagi berita gembira pada siapa? Kalau kamu beriman, wajib kamu gembira. Kalau tak gembira, belum cukup beriman. Termasuklah tanda kita tak beriman ialah kita tak faham. Tak ada usaha nak faham. Yang lain semua kita usaha habis-habisan untuk faham. Apa orang cakap, apa bos cakap, apa pemimpin cakap, semua kita usaha nak faham. Tapi bila Allah cakap, kita tak endah. Sebenarnya kita belum cukup beriman. Sebab tu kita tak gembira. Dan bila kita baca Quran, ada satu tempat kita gembira. Bila? Dek, bila? Ada satu tempat bila baca Quran kita gembira sangat. Bila tengok hujung ayat tu, hujung surah. Betul kan? Lega. Itu bukan gembira, itu rasa Quran tu macam satu bebanan. Itu stres kita kan? Stres. Bila kita baca nak khatam, lepas tu tersangkut-sangkut pula. Macam kita tadarus. Orang kita suka tadarus bulan Ramadan. Bila dia tanya, kenapa kamu tadarus? Kan Nabi pernah tadarus dengan
Jibril, bulan Ramadan. Ada sanad dia, ada hujah dia. Tapi masalah, Nabi tadarus, Nabi faham tak? Yang Jibril tadarus dengan Nabi, Jibril faham ke tak? Yang Nabi faham ni, Nabi buat tak apa yang Allah suruh? Yang kamu tadarus dah 10 tahun, tak faham. Bak tadarus, dia ikut Nabi. Bak faham tak ikut Nabi. Pelik tak? Nabi laksana Al-Quran sampai nak mati, sampai kena berperang. Dia baca Quran sampai tertidur. Satu benda yang saya cakap benda ni supaya kita berfikir dan berubah. Kalau tak, selagi mana kita tak letak Quran depan kita, masyarakat kita tak akan berubah, bahkan semakin teruk. Dan kita tengoklah, mungkin pihak hospital lebih tahulah kan, kes-kes remaja kan, lagi teruk, lagi dahsyat, lagi mengerikan. Budak-budak sekolah dah berzina. Adik-beradik berzina dalam rumah sendiri kan, sampai beranak, sampai mak bapak tak. Benda-benda macam ni 50 tahun dulu masa mak bapak kita tak ada kan. Tapi semakin lama semakin teruk. Orang yang baca Quran semakin ramai, Quran bercetak semakin banyak, mahat tahfiz semakin bercambah, tapi masalah pun bertambah. Zaman Nabi, kelas tajwid tak ada, mahat tahfiz tak ada, universiti tak ada, tapi masalah selesai. Betul? Selesai. Masalah bunuh anak selesai. Masalah rasuah selesai. Masalah sembah berhala selesai. Dengan hanya sebiji Al-Quran. Okey. Next. Sekarang berapa dah? 11.40. Kita berhenti 11.50. Lepas tu 10 minit kita bagi soal jawab. Okey. Okey, terjemah Al-Quran. Ada satu hadis yang orang kita selalu dengar dan disebut oleh ustaz-ustaz. Yang antara sebab kita malah nak faham Al-Quran, malah nak belajar tadabbur, kadang-kadang puncanya daripada hadis ni. Nabi kata apa? Qala Rasulullah SAW, man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanah. Siapa yang baca Al-Quran, siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu, dan satu kebaikan digandakan 10. Dan Nabi kata, la aqul alif lam mim harfun, aku tak kata alif lam mim harfun, tapi alif huruf, lam huruf, mim. Jadi kalau kita baca alif lam mim saja, berapa pahala? 30 lah kan, 30. Okey, Ustaz, Nabi cakap tak dapat pahala setelah faham? Nabi cakap tak? Tak kan? Ustaz jangan lebih pada Nabi. Nabi kata baca, bukan faham. Okey. Jadi yang kami buat tu tak salah pun. Betul kan? Okey, next. Faham maksud perkataan ayat adalah tujuan utama. Habis yang tadi, satu huruf 10 pahala. Okey, next. Okey, ayat ni surah Sad ayat 38. Sebab tu bila kita nak faham, jangan baca satu hadis, jangan baca satu ayat, kena faham keseluruhan. Allah kata apa? Kitabun anzalnahu, kami telah turunkannya, ilaika, kepada engkau, mubarakun. Apa makna mubarakun? Mubarakun daripada perkataan al-barakah. Al-barakah pun dah jadi bahasa Melayu. Apa makna barakah? Berkat faedah. Bukan. Faedah tu bahasa Arab ke bahasa Melayu? Bahasa Arab. Jadi kalau faedah, Allah gunalah faedah. Allah tak guna faedah, Allah guna mubarakun, yang berasal daripada kata al-barakah. Apa dah? Kuat sikit. Kuat sikit. Jangan takut salah. Kalau salah menjawab tak berdosa. Berkat? Tak. Dengar. Barakah dalam bahasa Arab ialah kasratul khair wa dawamuha, kebaikan yang banyak dan berterusan. Itu mana al-barakah. Ada dua. Satu, kebaikan yang
banyak. Yang kedua, berterusan. Betul tak? Siapa yang beriman dengan Al-Quran, jiwa dia akan tenang. Betul kan? Duit tak ada pun dia boleh tenang, sakit pun dia boleh senyum, dan kebaikan itu akan berterusan sampai ke surga. Okey. Jadi macam mana nak dapat kebaikan tu? Tengok, Allah kata Quran ni banyak kebaikan. Kemudian kita akan tanya, macam mana nak dapat kebaikan? Kebaikan yang banyak daripada Al-Quran, macam mana caranya? Allah jawab, liyadabbaru, supaya mereka mentadabbur. Allah tak kata supaya mereka baca. Allah tak kata supaya mereka khatam. Allah tak kata supaya mereka hafal. Allah tak kata supaya mereka tarannum. Allah kata satu je, tadabbur. Jadi cara nak dapat kebaikan yang banyak ialah dengan tadabbur ayat-ayatnya. Apa makna tadabbur? Siapa boleh cerita tadabbur? Adik, boleh? Apa makna tadabbur? Kita biasa dengar tafsir kan? Dalam Quran tak ada sebut tafsir, yang ada sebut tadabbur. Tadabbur ni daripada perkataan dubur. Dubur tu bahasa Arab tapi dimelayukan. Dan bila dimelayukan makna dia lari dah. Dubur bahasa Melayu apa dah? Bahasa Arab pun tak tahu, bahasa Melayu pun tak tahu. Apa dah? Apa dah? Takut dia sebut, takut pemahaman kita jadi lari. Tak apa, tak berdosa. Benda yang macam tu takut pula. Masa dia mengumpat tak rasa takut-takut lancar je. Dubur ialah, kalau bahasa Melayu punggung sebut je lah. Okey, dubur punggung, tapi sebenar dalam bahasa Arab ialah dubur hujung ataupun belakang, bukan punggung. Sebab tu Nabi kata kepada Muaz bin Jabal, la tad'anna fi duburi kulli salatin. Wahai Muaz, jangan kamu tinggal fi dubur kulli salatin, di dubur setiap solat. Apa makna dubur? Hujung. Zikir ni Nabi kata kepada Muaz, jangan tinggal setiap kali hujung solat fardu. Zikir apa tu? Tengok sayangnya Nabi pada Muaz, Nabi bagi doa. Jadi siapa yang sayang pada isteri, jangan bagi mas, bagi doa. Kita ada jual buku doa tu, 72 doa dah zikir harian. Itulah tanda kita sayang pada isteri kita. Kenapa? Bila dia berdoa, dia sentiasa berhubung pada Allah. Betul? Bila dia ada doa, dia tak minta pada kita dah, dia minta terus pada Allah. Kan untung tak suami. Okey, jadi lepas ni boleh beli buku tu, bagi hadiah. Bagi hadiah pada isteri, bagi hadiah pada suami. Harga dia RM4.5. RM4.5 untuk 70 doa. Mana ada kat dunia? Okey. Soalan saya, apa zikir yang Nabi ajar pada Muaz supaya dibaca di dubur setiap solat fardu? Siapa nak jawab? Kuat sikit. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Boleh sambung, nak mula je tak boleh. Dia orang Melayu cukup cekak bahagian menyambung, tapi cukup lemah bahagian mula tu. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku untuk. Subhanallah, doa ni sangat penting. Nabi sayang pada umat dia, Nabi nak umat dia sentiasa zikir. Bila tak zikir, syaitan masuk. Betul? Macam mana nak zikir selalu? Salah satu, minta pada Allah, ya Allah bantulah aku untuk sentiasa ingat pada Engkau, sebab aku asyik lara je, lupa je. Yang kedua, wa husni ibadatik, ya Allah bantulah aku untuk perelokkan ibadat aku. Aku dah ibadat 10 tahun, tak khusyuk, tak rasa lazat.
tak bertukar-tukar surah. Surah sama je. Ya Allah, bagilah kekuatan untuk aku hafaz surah baru, ayat baru untuk baca dalam solat, supaya rasa benda baru dalam solat. Kan? Ini imam baca kan? Orang tanya imam baca apa? Oh, tak perasalah. Padahal imam dia 3 tahun tak bertukar surah. Sebab kita tak fokus kan? Yang ketiga, subhanallah, ramai manusia dapat nikmat, semakin dapat nikmat kufur. Mintalah pada Allah, ya Allah bantulah aku supaya bersyukur pada engkau. Berapa banyak nikmat yang engkau bagi, semakin dapat nikmat, semakin banyak aku kufur. Bantulah aku untuk bersyukur pada engkau. Okey. Jadi cara nak dapat kebaikan yang banyak dalam Al-Quran ialah dengan cara, okey, jadi tu dubur tadi mana hujung kan? Apa kaitan dubur dengan tadabbur? Dubur mana hujung? Iaitu lepas kamu baca ayat sampai hujung, patah balik, tengok apa yang Allah cakap, apa yang Allah perintah, buat. Apa yang Allah larang, tinggal. Itulah tadabbur. Siapa yang sepanjang hidup dia baca ayat Quran sampai hujung, dia patah balik, tengok mana, angkat tangan. Takkan 2 orang je. Amat sukar untuk kita sampai hujung ayat patah balik. Sebab apa? Target kita nak khatam. Lambat ustaz. Bila nak khatam? Saya dah 2 tahun tak khatam. Buat macam tu lagi lambat. Betul tak? Tukar. Jangan baca nak khatam, tapi baca nak tadabbur, nak faham. Dan last sekali Allah kata apa? Waliyatazakkara ulul. Ada 2. Satu tadabbur, satu lagi tazakkur. Makna tadabbur bukan matlamat. Tadabbur bukan matlamat. Tadabbur hanya wasilah, cara, wasilah, bukan matlamat. Ada orang jadikan tadabbur matlamat. Bila dia tadabbur, dia stop macam tu. Tak, ada satu lagi, waliyatazakkara ulul albab. Lepas kamu faham, kamu tadabbur, yatazakkar, ambil pengajaran dan amal. Sebab tu Allah kata last sekali, yang betul-betul tadabbur, yang betul-betul tazakkur, siapa? Tengok ayat. Ulul albab. Orang yang menggunakan akal. Saya nak tanya, orang yang baca Quran, nak khatam, dia guna akal tak masa dia baca? Dia guna apa? Tak, dia baca, nak khatam, dia guna tak akal? Tak, dia guna apa? Mulut je. Lepas tu Allah kata, yang tadabbur, yang tazakkur hanya orang yang guna akal, ulul albab. Okey. Surah apa? Surah Muhammad. Ayat berapa? Oh, bahasa Arab. Angka berapa tu? Surah Sad ayat 29. Tadi kita dah belajar apa? Surah apa? Yang Quran sebagai mau'izah, syifa, hudan dan rahmat. Surah Yunus ayat 57 dan subhanallah. Berapa ayat dah kita faham dalam masa 1 jam lebih? Mana lebih baik dengan kita dapat duit 3,000? Praktiskan. Gembiralah bila kita faham, ya Allah, alhamdulillah hari ini walaupun sejam saja aku dah faham 3 ayat engkau. Semoga dengan 3 ayat ini aku akan usaha lagi untuk faham ayat-ayat yang lain. InsyaAllah aku akan dapat mau'izah, syifa, hudan, rahmat. Okey, cukup lah. Kita buka pada soal jawab. Siapa yang nak soal? Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada mic. Oh, tak apa, boleh dengar kot. Saya ulang. Okey. Saya ulang. Soalan saya macam ni tak? Saya secara peribadi lah, saya ni kalau macam saya kan, kalau baca Quran aku merasa juga kan. Ya. Tentu dia Ustaz kan, macam saya ni kalau baca Quran pun merangkak-rangkak kan. Tapi bila Ustaz share betapa pentingnya untuk kita
tahu untuk bertadabbur. So ada nasihat Ustaz kan untuk step-step ke arah tadabbur yang lebih efisien lah, yang macam saya yang tak pandai dari bahasa Arab pun zero, ke step yang kira bagus lah untuk saya ikuti sampai ke sini. Okey. Boleh faham soalan kan? Okey, Nabi ada sebut dalam satu hadis, al-mahiru bil Quran ma'a as-safarati al-kirami al-bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran akan bersama siapa? Kirami al-bararah, malaikat-malaikat yang baik. Mana malaikat ni tinggi tak darjah dia? Kenapa tinggi? Sebab dia tak ada dosa. Siapa yang boleh sampai tahap malaikat? Orang yang mahir dengan Quran. Yang mahir dengan Quran maksudnya ialah baca dengan betul, makhrajnya, faham, amal. Ini orang mahir. Jadi darjah dia setara dengan malaikat. Okey? Kemudian Nabi kata wallazi yatata'ta' bil Quran wa huwa yaqra wa alaihi masyaqqah falahu ajrani. Dan siapa yang baca Quran gagap tapi dia baca juga, dan bila dia baca dalam keadaan gagap susah tapi dia terus baca, baginya 2 pahala. Saya nak tanya, kenapa Nabi kata baca salah, gagap, susah, 2 pahala? Nabi tak kata baca salah, gagap, berhenti. Macam Ustaz cakap kan, kalau baca salah, berhenti, berdosa. Nabi cakap apa? Kalau gagap dan susah, 2 pahala. Yang tadi berapa pahala tadi? Yang mahir. Nabi tak sebut pahala. Oh Ustaz, macam tu baik saya gagap 2 pahala. Tak. Yang mahir tu bukan 2 pahala bersama malaikat. Tinggi darjah dia, tak terkira pahalanya. Maksud tafsir hadis ni sebenar, kenapa Nabi kata bila baca gagap 2 pahala? Sebenar Nabi nak bagi motivasi. Siapa yang gagap, jangan berhenti baca. Sebab apa? Quran ada mubarakun, ada berkah, ada rahmat. Kalau kamu tinggal Quran dengan sebab gagap, kamu jauh daripada rahmat Allah. Nabi nak bagi motivasi supaya kita terus baca, sambil tu betulkan bacaan dan tadabbur. Yang tu yang Nabi cakap hadis tadi, 1 huruf 10 pahala. Bukan setakat tu, sebenarnya Nabi nak bagi motivasi supaya apa? Terus baca sehingga kamu dapat mau'izah, sifat, rahmat, hudan, dan supaya kamu dapat mubarakun. Jangan berhenti baca, jangan tinggal. Ramai tak masyarakat kita sebab tak boleh baca, dia tinggal terus? Ramai tak? Oh, ni dalam bahaya besar ni. Siapa jauh daripada Al-Quran, dia jauh daripada rahmat Allah. Sebab itulah bila kita susah nak baca, proses pertama pergilah belajar. Tapi dalam masa kita belajar betulkan tajwid, wajib juga kita belajar tadabbur Al-Quran, bukan halangan. Sebab itulah Quran petunjuk untuk hudan untuk semua manusia. Semua manusia peringkat umur, termasuk orang kafir, boleh faham isi kandungan Al-Quran. Tapi untuk baca tak semua. Berapa ramai yang dah tua, lidah keras, tak boleh baca. Okey, dimaafkan, tak ada masalah. Tapi kalau kamu tak faham Al-Quran, tak boleh dimaafkan. Sebab apa? Untuk faham, semua orang boleh. Betul? Saya nak tanya, sahabat-sahabat Nabi asalnya orang apa? Sahabat-sahabat Nabi majoritinya orang kafir, penyembah berhala. Tapi bila Nabi sampai Quran, mereka faham tak? Masa tu mereka dah betul tak tajwid? Dan mereka berubah tak? Berubah sebab faham. Tajwid betul kalah. Jangan asyik belajar tajwid, masa kecil belajar tajwid, lepas tu dia tinggal sebab dah mahir. Bila dah lama tinggal, tua penceh, tak betul lagi tajwid, baru belajar tajwid balik. Bila nak belajar tadabbur? Betul tak? Tu bahaya tu. Sebab itulah dalam masyarakat kita yang paling banyak kelas tajwid ke kelas tadabbur? Yang wajib yang mana? Jadi kalau buka kelas tadabbur pun kita lakukan. Betul kan? Yang laku ialah kelas. Sebab tajwid semua orang nak belajar, tapi tadabbur tak ramai. Betul? Okey, jadi tips dia ialah siapa yang baca tak betul, pergilah belajar.
setakat yang kita mampu. Tapi tadabbur boleh belajar bila-bila masa. Dan siapa nak faham Al-Quran boleh ikut kelas tadabbur saya. Boleh buka YouTube. Saya dah banyak tadabbur surah Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, hampir 100 surah. Buka YouTube, tengok rakaman. Dan saya buat live sambungan surah yang belum tadabbur setiap malam daripada Isnin sampai Jumaat, setiap malam. Sekarang kita sedang tadabbur surah. Kalau pagi Jumaat surah Az-Zukhruf, kalau setiap malam surah An-Nahlu, dan kalau pagi Isnin surah Al-A'raf. 3 surah yang kita sedang tadabbur sekarang secara online. Dan banyak surah sebahagian besar kita dah siap tadabbur. Tengoklah, buka YouTube, tengok rakaman. Kalau kita nak, ada je. Sekarang bukan macam dulu. Sekarang mana ada kelas tadabbur kan? Mak-mak kita tak tahu, tak apa, dimaafkan. Tapi sekarang kita petik jari boleh dengar, sambil memasak, sambil lipat baju, sambil kemah rumah, buka je. Kalau kita nak, kalau dunia kita akan buat apa saja, betul tak? Panjat gunung sampai jatuh nak mati. Buat. Tapi kalau berakhirat ni, tak payah panjat gunung, tekan je. Itu pun kita disibukkan dengan dunia. Okey. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Puan Aiman. Saya nak tanya, saya pernah dengar orang sebut Al-Quran ni benda gaib. Boleh Ustaz jelaskan lebih lagi tak? Sebab saya tak berapa faham apa yang diceritakan. Okey. Oh, ada orang kata Quran benda gaib. Okey. Apa benda gaib? Apa benda gaib? Ha? Tak nampak? Nampak tak Quran kat depan? Ha, bukan gaib lah. Dia Quran sebagai petunjuk, sebagai mauizah. Macam mana Quran boleh jadi petunjuk kalau kita tak nampak? Pernah tak buka Waze yang tak nampak? Pernah? Mana Waze ni? Jadi bila petunjuk mesti nampak. Ha? Kalau tak nampak, pergi ke masjid tu, penuh dalam rak tu, berdebu dah, tak ada siapa buka pun. Ha? Itu fahaman yang bagi saya itu adalah talbisu iblis. Kenapa? Kenapa? Allah kata, wa iza qara'ta Quran fasta'iz billah. Bila kamu nak baca Quran, minta berlindung dengan Allah minasyaitanir rajim, daripada satu-satu amalan yang Allah perintah bila nak buat kena berlindung daripada syaitan. Satu-satunya amalan iaitu baca Quran. Bila nak makan, Allah tak kata baca auzubillah, betul? Bila nak masuk rumah, Allah tak kata baca auzubillah. Bila nak study, Allah tak kata baca auzubillah. Tapi bila nak baca Quran je, Allah kata baca auzubillah. Kenapa? Nak baca Quran kena minta berlindung daripada syaitan. Faham soalan? Kenapa? Ha? Yalah, kenapa? Tak cukup dengan bismillah, baca auzubillah. Itu perintah, ha? Sebab tu bila kita nak baca Quran yang di tengah-tengah, mula auzubillah, jangan baca dengan bismillah. Bismillah hanya di permulaan surah. Okey. Siapa nak makan baca auzubillah? Tak ada kan? Kenapa? Syaitan tak kacau masa kita makan. Siapa nak buka TV baca auzubillah? Auzubillah minasyaitanirrajim, buka channel drama Korea kan? Sebab Quran paling takut, syaitan paling takut bila manusia faham Al-Quran. Bila manusia faham Quran, bila manusia ikut perintah Allah, syaitan tak boleh kacau. Maka Allah kata bila nak baca Quran, berlindung daripada syaitan yang akan usaha supaya kamu tak faham. Dan saya nak tanya, berjaya tak usaha syaitan menjadikan orang ramai tak faham Quran? Berjaya tak? Berapa peratus yang faham? Sebab ditipu oleh syaitan. Baca, khatam, baca, khatam, baca betul tajwid. Tak salah nak khatam, tak salah betul tajwid. Tapi kesalahan paling besar ialah kamu tak faham apa yang Allah cakap. Boleh faham? Okey.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam tuan. Soalan saya, bila kita dah seronok baca Quran dan faham Al-Quran, and then kita bila kita berjumpa dengan kawan-kawan, dengan keluarga, kita pun nak sampaikan dan kita rasa seronok nak sampaikan tu. Tapi bila kesannya kadang-kadang tu dia orang meninggalkan kita sebab boring asyik cakap Al-Quran ni. Kita nak cakap pasal bola. Macam mana kita nak bila diorang berkumpul, diorang bercakap pasal dunia, lebih kepada dunia, dan kita pula nak cakap pasal Quran. Macam kita nak bersama dengan diorang tapi dengar Quran. Okey. Bila kita seronok tadabbur kan, seronok baca dalam keadaan kita faham, maka datang seronok yang kedua, iaitu seronok nak berkongsi kan. Tapi bila datang seronok yang kedua, ada halangan. Sebab tu Allah kata apa? Wal asri, demi masa, innal insan, semua manusia rugi kecuali ada 4 sifat ni. Pertama, apa dia? Yang beriman. Tak cukup beriman, mesti ada yang kedua, iaitu mesti beramal soleh. Tak cukup beramal soleh, masih rugi, mesti ada ketiga. Watawasau bil, itu berpesan, menyampaikan. Tak cukup yang ketiga, mesti ada yang keempat. Apa dah? Sabar. Jawapannya sabar. Boleh faham? Orang yang tak suka pada kita bila kita cakap Al-Quran, dia ada tak kata kita gila? Dia ada tak cakap kita tukang sihir? Dia ada tak kita cakap kita ni ustazah jadian? Ada? Okey. Orang yang paling mulia siapa dia? Rasulullah. Orang paling mulia Rasulullah. Tapi bila dia sampai ke Quran, apa pakciknya kata pada dia? Pakcik dia, bukan orang lain ni, pakcik dia yang paling kenal Nabi, Abu Lahab. Apa pakcik dia kata? Tabballaka, celakamu. Dan orang musyrikin Mekah kata apa? Majnun, gila. Tak ada lagi orang kata gila kan? Okeylah tu, senyumlah, syukurlah. Sebab itulah salah satu tujuan kisah-kisah dalam Quran, kisah para Nabi, tujuan utama dia nak memujuk, nak hiburkan hati Nabi tu. Kalau orang kata kepada kamu gila, Nabi-Nabi dulu pun orang kata dah, bukan benda baru. Nabi-Nabi dulu lagi teruk, kamu sabar. Proses menyampaikan. Sebab tu watawasau bil sabri datang bila? Setelah watawasau bil haq. Bila kamu mula menyampaikan, tu kesabaran kena tingkatkan. Satu. Yang kedua, kalau orang dah bosan, jangan cakap lah. Jangan cakap lagi. Orang bosan cakap lagi. Bosan lah, aku nak cakap juga. Itu kita tak pandai. Sebab kewajipan kita apa dia? Menyampaikan, bukan paksa orang dengar dan terima. Salah. Wa ma alaina, sambung. Kan cakap menyambung. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Surah apa? Yasin. Tidak wajib ke atas kami, hanya menyampaikan. Bila kita dah sampai, mesej dah sampai, cukup. Jangan ulang lagi. Kita tahu dia bosan kita, kita memang tak pandai. Kita tak pandai. Kita belum faham Al-Quran. Tanggungjawab kita menyampaikan. Bila dah sampai, dia tak nak dengar, sudah. Berkawan macam biasa. Dan yang ketiga, yang paling penting dakwah ialah bilhal, dengan akhlak. Kadang-kadang orang tengok kita perangai lebih kurang kita je. Perangai kamu ni lebih kurang aku, cuma beza kamu baca Quran, aku tak pandai je. Itu je. Betul tak? Jadi kadang-kadang orang tengok apa yang kita cakap sama dengan apa kita buat. Sebab itulah berubah dulu. Biar orang nampak, Masya Allah, akhlak kita berbeza. Kamu dah berubah lah. Akhlak akan lebih berkesan dalam dakwah kita daripada apa yang kita cakap. Sebab tu ramai musyrikin Mekah beriman pada Nabi sebab akhlak Rasulullah, bukan sebab forum perdana Rasulullah. Okey, ada soalan lain? Dah. Masa dah habis. Kita sambung lagi. Kalau saya datang lagi, nak datang lagi tak?
Kalau tak nak datang, saya pun tak nak datang. Buat apa saya nak datang, orang tak nak dengar kan? Dakwah tidak ada paksaan. Okey. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang tidak baik adalah daripada saya dan NGO kami, keutamaan kami bagi ilmu pada masyarakat, bukan bagi barang. Jadi antara mesej dakwah ialah kita tulis dalam bentuk buku poket. Jadi kadang-kadang kita tak pandai bercakap kan bagi buku ni. Matlamat hidup seorang Muslim. Ramai orang tersasar sebab tak jelas matlamat hidup. Bagi buku poket saya buat dalam bentuk soal jawab dan ada dalil. Kemudian yang kedua, kenapa syirik? Syirik dan jenis-jenisnya. Yang ketiga, kenapa anda wajib salat? Yang keempat, sifat wuduk Nabi. Yang kelima, sifat solat Nabi. Zikir pagi petang, 72 doa dan zikir harian. Semuanya ada 11 siri dan setiap buku hanya RM4.5 je. Satu untuk kita, yang kedua untuk kita berdakwah bagi pada sahabat, bagi pada saudara mara, bagi pada asnaf bila kita ziarah. Okey? Dan ni ada buku daripada kelas tadabbur saya yang rakaman kita keluarkan dalam bentuk buku bercetak. Yang pertama, tadabbur surah Al-Ma'arij. Harga dia RM20. Dan yang terbaru, tadabbur surah Al-Munafikun. Orang zaman Nabi, orang munafik solat, bahkan solat belakang Nabi, bahkan bersedekah, bahkan berjihad, tapi bila masuk di akhirat besok, masuk neraka paling bawah sekali. Jadi baca buku ni, tengok, cek ada tak sifat munafik dalam diri kita. Contohnya malah nak solat, itu sifat munafik. Wa iza qamu ila salati qamu kusala, malas, tak pergi solat berjemaah. Cek diri kita melalui buku tadabbur surah Al-Munafikun. Jadi semua buku tu ada kat depan. Jadi siapa beli dulu dia dapat, sebab stok tak banyak. Okey. Sekian, kita tutup dengan saya serah pada pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم